Akhirnya dia telah ambil batu nak baling pada Nabi. Dia kata, untuk inikah wahai Muhammad kau himpunkan kami? Tuan-tuan, batu ni nak kejam Nabi SAW. Turun ni Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka kedua-dua tangan Abu Lahab. Bila Allah Ta'ala turun ayat al-anak ni pada Abu Lahab, daripada situ kita dah faham dah, sampai mati Abu Lahab takkan masuk Islam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba alladhina yaslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100 shahid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi. Hakikatnya Allah Ta'ala himpunkan kita, menyempurnakan sebuah perintah yang cukup besar. Tunaikan salat fardu Isya berjamaah, fardu maghrib berjamaah. Nanti nak tunggu pula masuk Isya dalam bulan yang berkat mulia, bulan Syawal, yang masih berbaki beberapa hari lagi ni. Dan tuan-tuan, Ramadan dah tak ada dah, dan tinggalkan kita dah, dan masuk saja Syawal. Ada sebuah sunnah yang cukup besar, yang ujian untuk menyempurnakan sunnah itu pun besar. Puasa 6, ada yang selesai dah, alhamdulillah. Ada orang yang buat jadual, alhamdulillah. Ada orang yang pun buat jadual juga, tapi dalam masa yang sama jadual open house pun penuh. Dia bukan tak mau puasa, dia puasa alhamdulillah, tapi tengah puasa kawan jemput mai makan. Esok pun macam tu juga. Sampailah akhir nak habis dah Syawal, sehari pun tak mula. Tuan-tuan, kita dah ni gini nak mula ni. Tapi siapa start esok, dia kena home run direct tu. Baki nari. Kalau esok tak puasa juga, dia tak jadi puasa 6, jadi puasa 5. InsyaAllah tuan-tuan, kita sama-sama, saya pesan kat diri saya sendiri tuan-tuan, kita ingatkan kawan-kawan kita, sanak saudara kita, sangat besar fadilat puasa 6 ni. Dan dalam Syawal saja Allah Ta'ala hadirkan kebaikan sunnah Nabi SAW. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menyempurnakan sunnah. InsyaAllah tuan-tuan, sambung lagi kita punya pengajian kitab Perjalanan Hidayat Umat. Hari ini kita masuk ke kisah yang ke-66, kisah kesyahidan Sayyidina Harith
Al-Ashhali radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, ini antara sahabat yang jarang nama dia disebut, sebab dia pun Islam tak lama, dan Allah Ta'ala hadirkan sebuah kebaikan kepada dia, dan dia telah syahid di dalam medan Uhud. Tuan-tuan, nama penuhnya ialah Sayyidina Harith bin Aus bin Mu'adh Al-Qaisi Al-Ashhali. Tuan-tuan yang ada kitab, betul lah, ada kesilapan kat situ. Nama dia Sayyidina Harith ibn Al-Aus ibn Al-Mu'adh Al-Qaisi Al-Ashhali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ialah seorang sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Kita sambut Syawal ni, kita kena ingat juga dalam Syawal ni berlaku perang Uhud. Hari itu Ramadan. Dalam Ramadan berlaku perang Badar. Dalam Ramadan berlaku Fathul Makkah. Dalam bulan Syawal, kesibukan raya kita, Nabi cedera parah dalam bulan ni. 70 orang sahabat telah syahid dalam bulan ni, di dalam peperangan Uhud khususnya. Dan salah seorang dia ialah Sayyidina Harith ibn Al-Aus. Dia ni orang Ansar. Makna dia, kalau dia orang Ansar, maksud dia masuk Islam paling awal ialah ketika mana Bai'atul Aqabah yang pertama. Itu paling awal. 12 orang datang daripada kota Madinah pada musim haji, pada tahun ke-12 Hijrah, 12 kenabian, bertemu dengan Nabi di lembah Aqabah, berbaiat dengan Nabi SAW. Mereka balik tahun tu dan mereka mai balik tahun depan. Berlaku Bai'atul Aqabah yang kedua. Tahun yang selepas itu Muharram, barulah Nabi SAW perintahkan sahabat untuk keluar berhijrah. Ingat tak Nabi sendiri keluar hijrah bila? Ni banyak kali kita ulang dalam kuliah ni. Tapi tak apa, kita ulang kaji. Benda sirah ni kalau kita tak ulang-ulang cerita, dia lupa. Bukan kata sirah Nabi, sirah bapak kita pun. Ada adik-adik kita ingat ayah dulu? Ada. Hak tu pak kita kan. Tuan-tuan, Nabi SAW bergerak berhijrah pada bulan Safar. Nabi keluar hijrah bulan Safar. Sahabat keluar bulan Muharram. 1 Muharram sahabat pertama keluar hijrah. Sebab dia antara yang terawal ialah Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, saudara susuannya Rasulullah. Dia antara yang terawal. Bulan Muharram keluar. Sayyidina Umar Al-Khattab keluar. Sahabat-sahabat keluar dulu sebelum daripada Rasulullah. Bulan Safar, tanggal 27 hari bulan, Nabi keluar daripada rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi naik di atas Jabal Thur 3 hari. 27, 28, 29 Nabi turun daripada Jabal Thur. Nabi bergerak ke Madinah. Nabi sampai di Madinah, di Quba pada tanggal 8 hari bulan Rabiul Awal. Nabi duduk di Quba berapa hari? 4 hari. 8, 9, 10, 11, 12 Nabi bergerak daripada Quba bersama sahabat sebelum waktu zuhur hari Jumaat menuju ke kampung Nabirah Al-Judi. Macam biasa dengar nama kampung ni. Memang kita duk sebut banyak kali. Kampung Nabirah Al-Judi ni apa dia? Inilah tapak Masjid Nabawi sekarang ni. Sekarang ni yang dibina tapak Masjid Nabawi di atas sebuah perkampungan yang bernama Nabirah Al-Judi, di tapak kampung kabilah Bani Najjar, salah sebuah kabilah daripada kabilah Khazraj. Di Quba kabilah Aus. Nabi saudarakan Aus dan Khazraj yang berperang selama 120 tahun sebelum tu. Cucu pun dah tak tahu pasal apa perang ni. Tok punya perang, cucu tolong sambung. Nabi datang mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Itu satu perkara.
Bila Aus dan Khazraj disatukan, mereka ialah orang-orang Ansar. Maka Nabi dan sahabat berhijrah ke kota Makkah. Daripada Makkah ke Madinah. Ini ialah golongan Muhajirin. Tuan-tuan, sahabat mula-mula keluar hijrah, sebelum Nabi saudarakan mereka, mereka duduk mana? Tuan-tuan, lepas ni pergi umrah, tuan-tuan boleh take note satu kabilah ni. Kabilah ni nama dia Bani Jahjabah. Bani Jahjabah. Di kampung Bani Jahjabah itulah para sahabat berkemah tunggu Nabi sampai. Lepas duduk situ, lepas berkemah di situ, tunggu Nabi sampai. Bila Nabi sampai, barulah Nabi saudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ada lagi ke kabilah Bani Jahjabah ni? Tuan-tuan, kabilah Arab ni dia beranak sampai lah ada lah. Tuan-tuan, kalau naik taksi, tuan-tuan sembang orang Arab. Kalau dia boleh bahasa Inggeris, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan boleh bahasa Arab, lagi bagus. Tuan-tuan cuba sembang. Sebahagian daripada mereka ada lagi daripada cicit silsilahnya Muawiyah bin Abu Sufyan, daripada Bani Abdul Manaf. Ada yang daripada kabilah Makhzum, Khalid Al-Walid. Ada lagi. Dan mereka bangga. Bila kita tanya, mereka bangga. Walaupun dia semayang pun tak. Tapi kita, aku cucu Khalid Al-Walid. Dia bangga. Pergi Tan'aim, masuk waktu Zuhur, kita turun semayang, lepas tu kita miqat. Dia tunggu dalam teksi. Kita pun pening. Dia semayang tak semayang? Tak apa, dia kata dia tunggu next trip. Kabilah tu ada lagi. Kampung tu ada lagi tak? Kampung tu dah tak ada. Tapi tempat perkampungan tu, tapak perkampungan tu ada lagi. Tuan-tuan boleh buka maps. Tuan-tuan type Bir Hajim, Telaga Hajim. Hak ni pun biasanya travel tak bawa pergi ziarah. Kecuali kalau tuan-tuan cuik mutawif. Ustaz, dengar cerita dalam kuliah, ada satu telaga di kampung Bani Jahjabah dulu ni. Nama telaga tu Telaga Hajim. Dan Nabi pernah ludah air telaga tu. Dan katanya sampai hari ni ada air lagi. Dan masih ada air. Kalau tuan-tuan pi kat situ, dia jalan nak pergi ke Uhud. Dan kalau tuan-tuan pi, insya-Allah tutup. Sebab dia kena kontak orang dalam, hak jaga kebun. Kebun tu tak buka. Kalau tuan-tuan pergi Kuba, ada Telaga Azak. Ini dah terkenal sekarang ni. Sekarang ni travel akan bawa pergi Telaga Azak. Itu pun telaga yang Nabi ludah. Tapi Telaga Hajim hak ni belum terkenal lagi. InsyaAllah kita mula untuk bagi tahu dekat travel supaya bawa pergi tempat-tempat ni. Sayang sangat banyak tempat sirah Nabi SAW di sekitar Mekah, Madinah dan Saudi hanya dilalu saja, tapi kita tak pergi. Rugi. Tapak kampung Bani Jahjabah ada lagi, dan Telaga Hajim pun ada lagi. Cuma kena kontak untuk orang dalam buka dan kita boleh masuk. Hari tu saya pergi satu bah, dia tak mau buka sebab dia kata ramai. Dia kata kalau majlis tahu kena saman dia. Sebab tanah tu tanah persendirian. Tapi insya-Allah tuan-tuan doa. Tuan-tuan kalau pergi, tuan-tuan ingat siapa-siapa amai kuliah hari ni hak catat. Nanti bagi tahu, tanya mutawif kalau nak pergi umrah. Boleh tak nak pergi ziarah Telaga Hajim. Telaga Hajim. Tuan-tuan boleh search kat YouTube pun ada telaga tu. Tapi tuan-tuan kena type bahasa Arab, bahasa Melayu tak ada. Tuan-tuan type bahasa Arab Telaga Hajim, insya-Allah dia akan keluar. Dan tuan-tuan boleh tengok keadaan telaga tu. Dan telaga tu dia tak pam, masih lagi baling apa? Baldi tu tarik. Kami pergi musim sejuk, hari tu bulan 12. Suasana sejuk, hujan renyai-renyai turun, air itu suam. Telaga yang masih tinggal yang Nabi ludah. Tuan-tuan, Muhajirin dan Ansar disatukan bila Nabi SAW tiba di kota Madinah. Dan Nabi SAW mempersaudarakan antara Harith bin Aus dengan Amir bin Fuhairah. Betul kan tuan? Dia tulis Fahirah kat sini.
Amir bin Fuhairah radhiyallahu taala anhuma. Ingat lagi nak masa Nabi nak hijrah berapa orang bersama Nabi? Yang pertama Rasulullah, yang kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang ketiga penunjuk jalan Abdullah ibn Uraiqid, yang keempat khadimnya Sayyidina Abu Bakar, ni dia Amir bin Fuhairah radhiyallahu taala anhu. Kalau ada masa kita cerita tentang dua-dua sahabat ni, Harith dengan Amir. Harith sendiri gugur dalam perang Badar. Beliaulah yang membunuh Ka'ab bin Ashraf dan tidak sengaja. Tuan-tuan betulkan balik kat yang ni satu lagi. Harith sendiri gugur dalam perang Badar. Bukan perang Badar, tuan, perang Uhud. Perang Badar dia bersama dan dia tak gugur. Perang Badar Harith tak gugur. Beliaulah yang membunuh Ka'ab bin Ashraf dan tidak sengaja mencederakan beberapa sahabatnya ketika menyerang Ka'ab bin Ashraf di waktu malam sehingga kakinya tercedera dan mengeluarkan banyak darah. Satu lagi nama yang insya-Allah saya nak tuan-tuan kita semua kenal malam ni. Dia ni bukan sahabat, tetapi dia ialah penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dialah Ka'ab bin Al-Ashraf yang merupakan salah seorang Yahudi di Madinah. Yahudi ni agama. Agama Yahudi. Tak semestinya dia Bani Israel. Mungkin dia bukan Bani Israel, mungkin dia Arab, tetapi dia beragama Yahudi boleh jadi. Ka'ab Al-Ashraf bapa dia Arab, mak dia Yahudi, mak dia Bani Israel daripada Bani Nadar. Dan Ka'ab Al-Ashraf beragama macam agama mak dia. Dan Ka'ab Al-Ashraf ni satu orang yang sangat kaya di kota Madinah. Yahudi yang kaya di kota Madinah, yang memegang ekonomi Madinah zaman tu ialah Sayyidina Ka'ab Al-Ashraf. Dan tuan-tuan yang pergi umrah, tuan-tuan boleh take note lagi satu. Lepas ni kalau tak ada trip untuk pergi ziarah rare, kalau tuan-tuan pergi dengan travel mana-mana, tuan-tuan boleh ambil taksi bagi tahu nak pergi ke mana, Qusur Ka'ab Al-Ashraf. Masih lagi Allah tinggalkan sisa bangunan runtuhan rumahnya Ka'ab Al-Ashraf. Nak kata rumah pun sebab tu dia tulis Qusur. Qusur ni makna dia fort, benteng, macam istana. Ka'ab Al-Ashraf ialah orang yang sangat kaya. Dia ada security dia. Dia VVIP. Orang tak boleh nak jumpa dia suka-suka. Tetapi dia orang yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan Islam dalam Badar cukup menyakitkan dia. Sehingga akhirnya dia telah bertolak ke kota Mekah. Dia telah tulis syair. Dia ni ada 3 kelebihan Ka'ab Al-Ashraf. Yang pertama, dia orang kaya. Dia banyak duit, dia banyak bisnes. Yang kedua, dia antara yang terhandsome. Yang ketiga, dia ialah satu orang penyair yang cukup hebat. Tuan-tuan, sebab tu mukjizat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan minta maaf tuan-tuan. 2 hari open house. Kena lidah lembu. Lidah lembu biasa, tak lembu biasa. Tapi bila kena ni, hak muncung lembu. Muncung lembu, hak warna hitam. Hak ada rambut tu. First time saya makan dalam hidup pun hilang suara. 2 hari lah. Jadi macam ni. Dah hari ni alhamdulillah ada suara. Kuliah subuh semalam. Allahu Akbar. Bagi salam tak kelang suara tu. Jemaah semua dah risau lah. Alhamdulillah lepas tu Allah bagi sikit. Sebab lepas kuliah tu ada suara balik. Ni ada suara lagi sikit ni. Alhamdulillah. Bukan kita punya, Allah punya. Allah bagi pinjam lah. Tuan-tuan, Ka'ab Al-Ashraf dia ni satu orang yang hebat syair. Sebab tu benda besar dan mukjizat terbesar Rasulullah bukan
belah bulan. Mukjizat terbesar Rasulullah bukan air keluar kot tangan. Mukjizat terbesar Rasulullah bukan Isra wal Mi'raj. Mukjizat terbesar Rasulullah apa dia? Al-Quran. Al-Quran ialah mukjizat yang memotong segala kepandaian orang Quraisy. Yang masa tu kehebatan mereka ialah lughah. Kehebatan mereka ialah syair. Kehebatan mereka ialah lidah yang lebih tajam daripada pedang. Lidah mereka boleh menjadi asbab yang berkawan baik bermusuh, yang bermusuh berkawan baik. Ini lidah orang Quraisy. Allah hantar Rasulullah dengan mukjizat terbesar Quran. Cuma kadang-kadang kita tak rasa ni mukjizat sangat, pelik. Sebab wallahu alam, kadang-kadang ada budak umur 10 tahun, anak kawan kita umur 10 tahun datang, ayah, ni anak ngaji mana ni? Alhamdulillah 10 tahun dah selesai dah 30 juzuk Quran. Oh, Pak Quran. Bagai. Lepas tu Nabi mana pula? Itulah, lepas tu ingat nak sambung mengaji alim mana kot. Hantar pergi Yaman ke mana. Oh, ya. Lepas tu itulah. Lepas tu tengoklah jadi imam kot. La ilaha illallah. Macam benda tu satu benda yang nilai dia cukup rendah. Tuan-tuan tahu tak budak umur 10 tahun tu hafal 30 juzuk Quran, 604 muka surat Quran dalam bahasa yang dia pun tak faham, dalam keadaan tajwid, dengan bacaan tartil, dengan fusahah dan makhraj yang sempurna yang diajarkan Rasulullah. Tuan-tuan, tak mukjizat ke satu orang yang budak kecil yang kalau suruh nak hafal benda pun susah, tapi 30 juzuk Quran dalam kepala otak dia dengan bahasa yang dia tak faham. Tuan-tuan, yang Quran yang boleh duduk dalam hati-hati manusia yang fasih. Sebab tu tuan-tuan kita ikhtiar untuk hafal Quran. Ka'ab al-Ashraf ni pandai syair. Tuan, dia pergi ke Mekah, di syair hina Nabi, hina Allah. Sehingga akan datang orang Quraisy, antaranya Abu Sufyan, bertemu dengan Ka'ab al-Ashraf, kata, wahai Ka'ab, agama mana lebih baik, agama kami atau agama Muhammad? Ka'ab al-Ashraf kata, pastinya agama kamu yang lebih baik daripada agama Muhammad. Dan akhirnya dia balik ke Madinah, dia buat lagi syair yang menghina dan membenci, yang menghadirkan kebencian pada Nabi. Sehingga kan dia telah menyakitkan Nabi dengan sebenar-benar kesakitan, yang akhirnya Nabi SAW telah tanya para sahabat, wahai para sahabatku, siapa di kalangan kalian yang bertindak atas Ka'ab al-Ashraf? Siapa di kalangan kalian yang nak bertindak di atas Ka'ab al-Ashraf? Satu orang sahabat telah berdiri, Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu, kata, ya Rasulullah, apakah maksudmu untuk kami bunuh Ka'ab al-Ashraf? Tuan-tuan, dia bukan buat salah kecil. Dia telah menghina agama Allah. Dia telah menghina Rasulullah. Dia telah menghina Allah. Dia telah menjadi asbab kehancuran iman manusia-manusia di zaman tu. Nabi tanya sahabat, siapa yang nak bertindak atas Ka'ab al-Ashraf? Muhammad bin Maslamah kata, apakah dengan membunuhnya Rasulullah? Nabi angguk kepala Nabi SAW. Naik sahabat yang seterusnya, kata, Abbad bin Bashir, saya sedia ya Rasulullah. Naik sahabat yang seterusnya, Sayyidina Abu Nailah, kata, saya sedia ya Rasulullah. Naik sahabat yang seterusnya, Sayyidina Abu Abbas bin Jabbar, kata, ya bin Jabir, saya sedia ya Rasulullah. Dan naik yang kelima, Sayyidina Harith ibn al-Aus radhiyallahu anhu, saya sedia ya Rasulullah. Tuan-tuan, 5 orang ni bangun, kata, sedia untuk menyempurnakan pembunuhan Ka'ab al-Ashraf. Daripada 5 orang ni, tuan-tuan, Muhammad bin Maslamah, mak dia 2 beradik dengan Ka'ab al-Ashraf. Maknanya dia ni anak menakan Ka'ab al-Ashraf. Abu Nailah radhiyallahu ta'ala anhu, dia ni saudara susuan dengan Ka'ab al-Ashraf. Saudara susuan ni kira 2 beradik lah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan tak?
Mereka tak sanggup tengok Nabi dilukakan. Tak kala orang yang melukakan Nabi SAW masih hidup, mereka pun rasa mereka dilukakan. 3 hari Muhammad bin Maslamah tak boleh tidur. Duk fikir macam mana jalan nak bunuh Ka'ab al-Ashraf. Istana besar. Tuan-tuan kalau ada peluang, tuan-tuan pergilah ziarah qusur Ka'ab al-Ashraf di Madinah, tuan-tuan. Masih ditinggalkan. Masih Allah Ta'ala biarkan. Nak tunjuk kepada kita semua, ni dia manusia yang dulu pernah menyakitkan Nabi SAW. Allah tinggalkan jasad Fir'aun, manusia yang menyakitkan Nabi Musa AS. Umat ni di kalangan Yahudi, Allah tinggalkan qusur Ka'ab al-Ashraf yang pernah sakitkan Nabi SAW. Lepas 3 hari Muhammad bin Maslamah datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku nak minta izin ni. Bukan senang nak masuk untuk bertemu dengan Ka'ab al-Ashraf, melainkan dengan tipu daya, melainkan dengan helah. Izinkan aku ya Rasulullah untuk berbuat helah. Dan aku minta izin untuk satu perkara yang sangat berat, wahai Rasulullah. Apa dia? Ya Rasulullah, boleh tak aku berhelah dengan keadaan aku merendahkan Tuan? Oh, itu berat ni. Dia nak berhelah dengan cara merendahkan Nabi. Dia tak boleh tidur nak fikir benda ni nak buat. Laki mai minta izin, akhirnya Nabi izinkan. Sebelum Islam, dia ni rapat dengan Ka'ab al-Ashraf. Tapi bila Islam, ada gap antara mereka. Akhirnya dia dapat jumpa dengan Sayyidina Ka'ab, dia dapat jumpa dengan Ka'ab al-Ashraf. Dia penduduk dengan Ka'ab al-Ashraf. Dia kata, wahai Ka'ab, sesungguhnya seperti mana yang kau tahu, aku telah Islam. Dan benar Islam telah susahkan aku, dia kata. Dan kami dikehendaki untuk bayar zakat. Dan aku rasa ini satu perkara yang sangat membebankan aku. Kami diberatkan pula untuk bersedekah. Ini juga membebankan aku, kata Muhammad bin Maslamah. Tuan-tuan, Ka'ab al-Ashraf bila dengar anak saudara dia kata macam tu, dia kata, kan aku dah cakap dah, agama ni tak betul, agama ni teruk, orang ni ialah orang sebaik, seburuk-buruk orang. Sekarang apa pandangan? Aku datang ni, wahai Ka'ab, sebenarnya aku nak minta pinjam beberapa gantang gandum untuk aku bayar zakat yang diminta. Dia baiklah. Ka'ab al-Ashraf kata, sampai macam tu boleh aku bagi, dengan syarat apa jaminannya? Apa jaminan yang aku nak bagi, wahai Ka'ab? Jaminan yang aku minta, wanita-wanita kamu diminta perempuan. Kata Muhammad bin Maslamah, wahai Ka'ab, sesungguhnya satu keaiban kamu minta wanita-wanita Arab, sedangkan kamu lelaki yang sangat-sangat tampan. Cerdik Muhammad bin Maslamah. Kalau macam tu, anak kamu bagi jaminan. Apa pula aku nak kata kepada orang Arab? Kalaulah mereka tahu yang aku letakkan anakku sebagai tebusan untuk pinjaman ni. Habis tu kalau macam tu semua tak boleh, apa yang kamu nak bagi sebagai tebusan, jaminan atas pinjaman ni? Wahai Ka'ab, aku akan himpun senjata-senjata orang Islam, pedang-pedang yang biasa mereka guna dalam perang, maka aku akan bagi pada kamu. Maka pada waktu malam nanti aku akan datang, aku akan bawa pedang-pedang ni pada kamu. Baik kalau macam tu, kita jumpa malam. Tuan-tuan, maka Muhammad bin Maslamah telah balik bertemu dengan 5 orang sahabat tadi. Maka mereka mula buat perancangan. Di kalangan mereka yang rapat dan kenal dengan Ka'ab al-Ashraf cuma 2 orang. Yang pertama Muhammad bin Maslamah sendiri, yang kedua Abu Nailah, saudara susuan tadi. Maka Abu Nailah tunggu dekat bahagian dalam qusur. Dan Muhammad bin Maslamah datang malam tu dan dia telah panggil Ka'ab al-Ashraf untuk keluar. Tuan-tuan, hari itu Ka'ab al-Ashraf dia baru menikah. Kebiasaan orang-orang Arab zaman tu, mereka kalau menikah,
Malam tu mereka akan pakai wangi-wangian semerbak. Jadi Ka'ab al-Ashraf, dia telah pakai wangi-wangian yang cukup banyak malam tu. Dan ketika dengar suara Muhammad bin Maslamah, dia pun nak keluar pada rumahnya. Bila dia nak keluar, isteri dia tanya, "Fa'ina takhruju ya Ka'ab?" Kamu nak keluar pergi mana ni? Malam-malam ni. Ka'ab kata, "Ni, saudara aku, Musailamah Muhammad bin Maslamah datang." Isteri dia kata, "Janganlah keluar. Sesungguhnya aku berdarah malam ni." Dalam riwayat yang lain sebut, isteri dia kata, "Janganlah keluar. Sesungguhnya aku mendengar sebuah pekikan yang bersamanya titisan-titisan darah." Ka'ab al-Ashraf kata, aku tak keluar, sedar aku datang. Dan dia akan menyerahkan senjata orang Islam yang lepas ni mudah untuk aku hancurkan Islam ni. Tuan-tuan, dia keluar ni dengan keadaan kerisauan nak hancurkan agama ni. Dia sangka dia boleh dapat semua pedang-pedang, harta senjata-senjata. Bila keluar, Muhammad bin Maslamah tunggu kat bawah, dia mana senjata tu? Ada. Nanti kita bagi. Ini Abu Nailah pun ada sekali. Akhirnya mereka berjumpa. Dan Abu Nailah kata, "Wahai Ka'ab, aku rasa kalau lebih baik kita berjalan pergi masuk dalam kebun. Kami ni tak ingin nak tengok kebun kamu yang cantik. Sebab kalau tuan-tuan pergi tengok sendiri bagaimana keadaan mazra'ah, kebunnya Ka'ab al-Ashraf dah tak ada tuan-tuan. Tapi tanah yang cukup besar yang dimiliki oleh Ka'ab al-Ashraf, dia ni orang sangat kaya. Kita kadang-kadang ada setengah orang tengok, "Oish, rumah besar ni dalam macam mana ni, kau boleh masuk tengok." Dan akhirnya masuk ke dalam mazra'ah. Dalam perjalanan tu tuan-tuan, Abu Nailah duk puji dia. "Wangi kamu punya minyak wangi ni. Mana? Dia tak biasalah orang kaya macam aku ni, minyak wangi mahal-mahal. Boleh aku cium tak?" Tuan-tuan, dia pun bangga kan. Dia pun tunduk kepala dia. Abu Nailah pun cium. Mereka dah buat perancangan dah. Abu Nailah pun dah pesan, Muhammad bin Maslamah pun pesan. Kawan-kawan tadi, sahabat yang 3 orang tadi dah tunggu standby dengan pedang-pedang mereka. Abu Nailah kata, "Aku akan bagi kepada kalian isyarat. Sekiranya aku bagi isyarat pada kalian, maka keluar hadir dan bunuhlah musuh Allah ni." Tuan-tuan, jalan lagi dia pun kata, "Ish, wangilah minyak ni. Boleh aku cium tak?" Kali kedua kan, Ka'ab bangga. Dia pun tunduk, Abu Nailah pun cium kepala dia. Jalan lagi. Kali ketiga Abu Nailah kata, "Boleh tak? Ish, sedap sangat minyak wangi ni. Boleh dah aku cium sekali lagi." Tuan-tuan, akhirnya ketika dia bagi kepala dia, Abu Nailah telah tarik rambut dia dan telah letak kat lutut dia. "Inna hadhil adu Allah." Sesungguhnya inilah musuh Allah. Sesungguhnya inilah musuh Allah. Hadirlah kalian, keluar dan habiskan nyawa dia. Tuan-tuan, ketika itulah keluar sahabat-sahabat yang lain. Abbad bin Bishr, Abu Abbas, keluar Harith bin Aus. Mereka datang dengan pedang-pedang mereka. Tuan-tuan, gelap malam tu tuan-tuan. Malam tu malam yang gelap. Bukan ada lampu pelita tepi jalan. Tak ada. Dan keadaan tu mereka telah keluarkan pedang-pedang mereka. Mereka telah tikam Ka'ab al-Ashraf. Dan Ka'ab al-Ashraf telah menjerit dengan laungan yang sangat kuat. Yang menggoncangkan mazra'ah kebun dia. Yang menyebabkan seluruh daripada jaga-jaga dia datang. Tapi jaga dia mai tengok dah tak ada dah. Melainkan hanya yang tinggal ialah jasad terkulai mati Ka'ab al-Ashraf. Dan sahabat telah pergi dan akhirnya sampai di jannat, di Baqi'ul Gharqa. Masa tu dia tak panggil lagi Jannatul Baqi'. Perkuburan Baqi' dulu dipanggil Baqi'ul Gharqa. Di situ ada pokok Gharqa banyak dulu. Dekat kubur Baqi' yang kita duk tengok Allah ni tuan-tuan, dulu pokok-pokok Gharqa. Macam bisa dengar nama pokok ni. Tuan-tuan, pokok Gharqa ni pokok Yahudi kan. Di nanti ni di akhir peperangan dengan orang-orang Yahudi nanti, seluruh batu apa saja pokok-pokok akan beritahu, wahai orang beriman, di belakang kau ada Yahudi ni. Akan iklan pada kita, melainkan satu pokok yang tak iklan. Pokok apa? Pokok Gharqa ni.
Tuan-tuan boleh buka internet tengok macam mana rupa pokok Gharqad, tak ada dah dekat Madinah. Tuan-tuan sampai dekat Baqi'ul Gharqad, mereka telah melaungkan takbir Allahu Akbar sehingga Nabi keluar. Dan Nabi dah tahu dah misi untuk menghapuskan Ka'ab al-Ashraf selesai dah. Dan ketika tu tuan-tuan, salah seorang daripada 5 sahabat ni kaki mereka luka teruk. Siapa yang jadi asbab luka kaki tu? Kita baca ni. Yang menyebabkan kaki mereka luka ni dah Sayyidina Harith ibn al-Aus. Tak nampak malam tu kan. Dia main tikam kaki kawan kena tikam. Mai tengok Nabi tengok luka darah teruk sangat. Sebagai riwayat kata Nabi SAW telah rawat luka tu dengan air liur Nabi SAW dan luka tu telah sembuh. Tuan-tuan, inilah sahabat yang begitu mencintai Nabi SAW. Padahal baru masuk Islam, orang Ansar. Tetapi bila Nabi disakitkan, mereka tak mampu untuk tahan kesakitan, melainkan mereka nak menyembuhkan luka baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, apa yang berlaku ketika tu? Selesai daripada peristiwa pembunuhan Ka'ab al-Ashraf, tahun tu berlakunya peperangan Uhud pada bulan Syawal. Dalam peperangan Uhud, antara yang ikut dalam perang ni ialah Sayyidina Harith ibn al-Aus. Sayyidina Harith ibn al-Aus dalam perang Uhud, ketika dalam peperangan Uhud dia telah nazak. Para sahabat menemaninya bertahan dalam keadaan nazak sehingga Rasulullah SAW tiba. Akhirnya dia meninggal dunia pada perang ni di bulan Syawal pada bulan ke-32 dari Hijrah. Bulan 32 Hijrah. Pada tahun ke-3 Hijrah pada bulan Syawal. Ketika itu umur beliau baru 28 tahun. Kisah ni dipetik daripada kitab Sabaqatul Kubra. Tuan-tuan, Harith ibn al-Aus ini baru seorang sahabat. Kita banyak dah sebelum ni sahabat yang kita dengar, yang nama dia kita tak biasa. Jadi macam mana cara ni nak bagi ingat nama sahabat ni? Tak payah pening kepala susah. Nama anak lahir letak nama anak kita nama Harith. Dia paling bersifat letak nama Harith anak ni. Ada seorang sahabat Nabi nama Harith ibn al-Aus. Cerita kisah tu pada anak kita. Sehingga akhirnya kita mengenali sahabat-sahabat yang mencintai Nabi SAW. Kita mencintai sahabat-sahabat yang sanggup mati untuk kecintaan mereka kepada Nabi. Mereka sanggup buat apa saja, tetapi mereka tak sanggup Nabi SAW dilukakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita, dan Allah Subhanahu wa taala pun telah terima mereka, dan Allah taala himpun dengan kita dan mereka nanti di akhirat, dan Nabi SAW dalam syurga yang paling tinggi. InsyaAllah tuan-tuan, kita azan dulu insyaAllah. Ini saya buat kesimpulan sikit sebelum kita doa insyaAllah.
La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya buat sikit kesimpulan sebelum kita habis ni. Yang pertama sekali, apa yang berlaku daripada peristiwa pembunuhan Ka'ab al-Ashraf. Islam datang dengan hikmah. Islam tak pernah tersebar dengan pedang. Islam bukan tersebar dengan kekerasan, tetapi Islam tersebar dengan dakwah dan kelembutan, dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu kenapa Ka'ab al-Ashraf kena bunuh? Kenapa Nabi suruh bunuh Ka'ab al-Ashraf? Tuan-tuan, surah An-Nisa ayat 50 turun asbab Ka'ab al-Ashraf. Ketika mana dia pergi ke Mekah menulis syair memburukkan Allah dan Rasul, ketika tu laknat Allah telah turun pada dia. Bila laknat Allah turun pada satu orang, makna dia sampai bila-bila dia tak kena dapat hidayat. Ini hikmah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Ini hikmah yang Allah hadirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah secara kepada keluarga terdekat, Nabi naik atas bukit Safa. Tuan-tuan buat sa'i. Kadang-kadang tak larat nak panjat sampai atas bukit. Dia kena kot tiang bawah tu. Oh, kita orang lain boleh Ustaz. Awak kalau kami ikut Ustaz naik sampai atas Ustaz, penat kami. Sampai bawah dah lah. Tuan-tuan, kita nak hilangkan syak tu. Lepas tu kita nak hadirkan semangat dia mana Sayyidatuna Hajar dulu ni. Waktu kita naik sampai ke tiang ni, kalau tak ada divider tu atas bukit tu, kita bijak kan. Tuan-tuan, di Bukit Safa, tempat mula kita nak sa'i. Di situlah Nabi berdiri. Dan di situlah Nabi telah menghimpunkan ahli keluarga Nabi minal aqrabin. Dan Nabi telah sampaikan dakwah Nabi berkenaan Islam. Siapa yang menentang Nabi masa tu? Abu Lahab. Abu Lahab bapa saudara kandung Nabi. Bukan bapa saudara pupu, bukan, bapa saudara betul. Bila maulid Nabi, hari kelahiran Nabi, dia telah isytihar satu kota Mekah cuti. Dan dia telah buat kenduri besar-besaran jamu 100 ekor unta pada seluruh orang-orang Mekah. Hari Isnin cuti tuan-tuan kota Mekah. Siapa buat? Abu Lahab buat. Sebab apa? Gembira lahir anak saudara dia, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab. Tapi bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula buat dakwah, dia dah mula rasa kedudukan dia tercabar. Dia risau kalau dikuat anak saudara dia, nanti dia akan direndah-rendahkan, dia akan jadi rendah. Jadi dia rasa macam tak patut. Akhirnya dia telah ambil batu nak baling pada Nabi. Dia kata, untuk inikah wahai Muhammad kau himpunkan kami? Tuan-tuan, batu ni nak kejam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua-dua tangan Abu Lahab. Bila Allah Ta'ala turun ayat laknat ni pada Abu Lahab, daripada situ kita dah faham dah, sampai mati Abu Lahab takkan masuk Islam. Walid bin Mughirah, siapa dia? Bapa Khalid Al-Walid. Orang cerdik ni. Orang cerdik. Ketika mana Nabi umur 35 tahun, 5 tahun sebelum kenabian, berlaku banjir di kota Mekah, menyebabkan rosak Kaabah. Kaabah rosak. Lepas tu ada orang di kalangan orang Quraisy yang risau nak baiki Kaabah ni. Ada yang cuba nak bagi Kaabah guna minyak wangi, alkohol, dan terbakar pula Kaabah. Allah, terbakar pula. Makin teruk keadaan. Mereka risau, mereka dilaknat. Orang Quraisy, walaupun di antara mereka dengan Allah ada 360 berhala, tetapi tetap mereka tahu Allah lah Tuhan. Tuan-tuan,
Tak ada siapa berani macam mana nak baiki balik Kaabah. Sebab mereka tengok sendiri macam mana tentera Abraha dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Mereka tengok kan, tentera Abraha tu hancur. Mereka takut kalau salah mereka buat dengan Kaabah ni, mereka pun akan dihancurkan oleh Allah. Akhirnya Walid bin Mughirah buat apa? Dia bagi cadangan. Sebab sebelum Walid bin Mughirah bagi cadangan, ada seorang lelaki, nama dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ni bapa kepada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi. Saya lupa nama dia. Dia kata kita kena bina juga Kaabah ni. Akhirnya nak dibina Kaabah. Walid bin Mughirah kata boleh, tapi dengan satu syarat. Harta, duit, batu, perkara yang kita nak bina Kaabah ni hanya dengan duit-duit halal kita saja. Tuan-tuan, mereka tahu, mereka buat benda haram, mereka buat pelacuran, mereka buat judi, mereka buat semua benda-benda yang menghancurkan agama Nabi Allah Ibrahim. Tapi bila mereka nak baiki Kaabah, mereka kata kumpul harta-harta yang halal saja, yang bersih, untuk dibina Kaabah ni. Dan Kaabah dibina dalam keadaan tak siap. Bila nak bina Hijr Ismail, dan duit pun dah selesai dah. Hijr Ismail setakat tu yang akhirnya dibina. Sebab tu bentuk Kaabah yang kita ada lah ni cube dengan Hijr Ismail. Allah saja nak bagi peluang kat kita sembahyang dalam Kaabah. Siapa yang solatlah Hijr Ismail, dia sedang bersolat dalam Kaabah. Kalau mampu, masuklah solat dalam tu, tuan-tuan. Tapi kalau solat dalam tu mencederakan orang lain, tak payah. Masuk, tolak, pijak, langkah, tak payahlah. Nak cium Hajarul Aswad, kena siku orang, kena tekan kepala orang, tak payahlah. Berapa ramai wanita-wanita masuk nak cium Hajarul Aswad, keluar tudung pun tak ada. Disebabkan satu perkara yang kita rasa besar, kita telah mengorbankan perkara yang lebih besar. Tuan-tuan, akhirnya Kaabah siap dibina dalam keadaan yang tak sempurna macam tu. Dan hakikatnya itulah kehendak Allah, dan itulah kesempurnaan di sisi Allah. Mereka telah keluarkan harta-harta mereka yang paling baik, yang paling halal. Tinggal Hajarul Aswad. Bergaduh, tuan-tuan. Siapa yang nak letak Hajarul Aswad ni? Sehingga kan malam tu, kabilah demi kabilah mereka siap asah pedang-pedang mereka. Peperangan akan jadi hanya untuk letakkan Hajarul Aswad ni. Akhirnya Walid bin Mughirah kata, aku cadangkan kepada kalian, kita tunggu kat sini. Siapa orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram, dia akan buat keputusan macam mana nak letak batu ni. Dulu pintu utama Masjidil Haram bukan King Abdul Aziz. Pintu utama Masjidil Haram bukan Malik Fahad. Ini sebab hotel kita dekat Misfalah, kita masuk Malik Fahad. Sebab hotel kita Ajia, sebab hotel kita Safa Tower, kita masuk ikut King Abdul Aziz. Kita pun dah tak tahu ni pintu utama. Kita kata tak. Pintu utama Masjidil Haram belah belakang, dan Babus Salam. Jadi ketika mana mereka tunggu dekat depan Kaabah, dan ternyata lelaki yang masuk ikut Babus Salam, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur berapa? 35. Mereka kata, sungguh yang masuk ni orang betul. Al-Amin. Satu orang yang kita kenal dengan amanah dia, dengan jujur dia. Walaupun dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang ada kedudukan di sisi masyarakat Quraisy, dia bukan ahli politik di kalangan masyarakat Quraisy, tetapi dia adalah orang dikenali dengan sifat dan akhlak dia. Dan datang Rasulullah, Nabi cuma minta kain, yang Nabi hamparkan kain tu, dan Nabi kata sekarang Hajarul Aswad tu diletak di tengah. Semua kabilah angkat, dan kita bawa pergi tempat nak letak tu. Dan Nabi SAW sendiri yang akhirnya angkat batu, dan setiap kabilah wakil telah pegang hujung kain. Nabi sendiri yang letakkan batu tu di tempat dia. Allah sebenarnya nak isyarat pada semua orang yang ada kat situ sampai kiamat. Orang yang akan mengembalikan kebenaran pada tempat dia ialah lelaki ini. Orang yang akan mengembalikan kehancuran,
kepada tempat kebenaran ialah lelaki ni. Dia tak ada kepentingan ke atas diri dia. Dia tak nak orang sembah dia. Dia tak nak orang angkat dan tinggikan dia. Maksud kehidupan untuk selamatkan manusia untuk mengenal Allah. Inilah kekasih kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa jadi lepas itu bila Nabi diangkat jadi Rasul? Mereka semua ingkar Nabi kepada Nabi SAW. Walid bin Mughirah tadi hak begitu mencintai Nabi, hak begitu respect dekat Nabi, akhirnya turun ayat daripada surah Al-Muddathir yang mencerita kecelakaan dan neraka khas untuk dia. Allah cerita neraka khas, saqar, wa ma adraka ma saqar. Ini untuk siapa? Ini untuk Walid bin Mughirah. Tuan-tuan, ada orang yang Allah Ta'ala dah laknat dia dah kerana kekerasan dia sangat kepada Nabi dan kekerasan daripada Allah. Begitu Ka'ab al-Ashraf, kekerasan dia kepada Allah dan Rasul, yang Allah turunkan ayat Quran yang akhirnya menyebabkan dia telah mati kerana kejahilan dan keadaan keegoan diri dia sendiri. Semoga Allah Ta'ala hadirkan hikmah kepada kita seperti mana hikmah yang Allah hadirkan kepada baginda Nabi SAW. Semoga Allah Ta'ala terima kita insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf daripada tuan-tuan dan puan sekalian seandainya terkasar bahasa, tersilap bicara dalam sepanjang kuliah yang saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita doa sikit. Semoga amin dan tuan-tuan dan puan pada malam ini Allah terima doa kita semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan, sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Kau hadirkanlah kepada kami kefahaman agama seperti mana kefahaman agama yang telah Kau hadirkan kepada Nabi dan para sahabat, sehingga detik akhir kami dalam keadaan Kau redha pada kami, dan sehingga perjumpaan pertemuan kami bersama dengan Nabi kami dalam syurga yang paling tinggi di akhirat nanti, dalam syurga Engkau. Wahai Allah, wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina. Jangan kerana kelemahan kami, jangan kerana kejahilan kami, wahai Allah, kami tergelincir dalam dosa dan kami terus mati dalam dosa itu. Wahai Allah, tolonglah ampunkan semua dosa kami. Jangan Kau tinggalkan walaupun sikit, jangan Kau hadirkan pada kami sampai kami mati nanti. Wahai Allah, kami malu dengan Nabi kami. Kalau kami bawa balik daki dosa ni bertemu dengan Nabi kami ke akhir, apa yang kami nak jawab dengan Nabi kami telah berjuang, berusaha sungguh-sungguh untuk keluarkan segala kegelapan jahiliah dan daki-daki dosa daripada kami. Tak ada hari yang berlalu daripada kehidupan Nabi melainkan Nabi doa keampunan untuk kami. Apa yang Nabi doa untuk kami doa, wahai Allah. Apa yang Nabi minta jauh daripada kami itu kami minta jauh, wahai Allah. Tolong, wahai Allah, ampun dosa ahli keluarga kami, khusus mak ayah kami, anak isteri kami, saudara mara kami, wahai Allah. Seluruh umat Islam dalam dunia ni, wahai Allah. Hidayah untuk semua orang Islam dalam dunia ni, bukan Islam dalam dunia ini, ya Allah. Hidayah semua orang bukan Islam kat dalam Malaysia ni, China, India semua, ya Allah. Bagi hidayah untuk mereka kenal Engkau, ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'al syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, di kalangan kami yang sakit Kau sembuhkanlah, ada diuji masalah rezeki Kau lapangkanlah, ada diuji masalah hutang Kau lansaikanlah, ada diuji masalah rumah tangga Kau selesaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.